Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel, kita Diaspora. So, kali ni kita kat dalam episod 5. Kali ni Ain bawa guest yang unexpected guest, tapi Ain berbesar hati sebab beliau sudi menerima jemputan Ain dan memasak nasi lemak sambal sotong pagi ni. After so long kita tak makan ya. So Ain kenalkan kat sebelah Ain adalah Puan Zarifah ataupun Kak Ifah. Kak Ifah. Nama glamour ataupun Cik Ifah. Cik Ifah. Oh, Cik Ifah. Okey. So Kak Zarifah kat sini dah selama 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. So boleh Kak Ifah ceritakan macam mana Kak Ifah boleh sampai sini, and then Ain dapat Kak Ifah suri rumah kan, housewife kan? Betul. So boleh ceritakan dengan kita orang kehidupanku sebagai housewife di UAE. Okey. Pertama-tamanya ialah akak ni ikut suami. Dia dapat kerja di sini bermula pada tahun 2020. Beberapa hari sebelum lockdown. Okey. Masa PKP tu kan. Package yang dapat tu membolehkan dia bawa family dan anak-anak dapat bersekolah di sini. Jadi kami mengambil keputusan ikut dia datang sini dan so anak-anak bertukar sekolah, berpindah kat sini lah. Life kat sini macam agak seronok sebab macam banyak masa terluang. Dia berbeza daripada kita dekat Malaysia. Mungkin banyak faktor lah. Dan macam tu juga dengan persekolahan anak-anak. Kat sini diorang lebih free pergi sekolah. Macam tengah hari balik diorang dah tak ada aktiviti lain selain daripada aktiviti keluarga lah. Untuk akak pula pagi sebelum hantar anak sekolah ni kita prepare dia punya lunch box, breakfast, and lepas tu hantar dia orang pergi sekolah. Lepas dah hantar dia orang pergi sekolah, balik kita boleh ke rumah, santai-santai, kadang-kadang masak. Bila free, macam dalam 1 minggu akak akan ambil dalam 1 atau 2 hari untuk pergi morning coffee dengan kawan-kawan. Adalah session dia. Ada session dia. Dan kita ada juga aktiviti dengan suri-suri rumah yang lain dekat UAE ni kawan-kawan. Kita ada buat fitness class. Untuk mengisi masa lapang. Mula-mulanya untuk mengisi masa lapang. Lepas tu dia jadi macam rutin. Dah sekarang dah jadi macam dalam 1 minggu tu 5 hari. Untuk aktiviti fitness tu. 1 hari tu kita face to face, 1 hari tu online, dan lagi 3 hari tu kita dia bagi kita homework untuk kita buat. Risau. Okey. Jadi akak rasa macam baguslah. Masa tu terisi. Jadi bila urusan kita bila dah habis urusan kita dengan urusan anak dah ambil dia balik sekolah, kita dah siapkan dia lunch, dia orang dah boleh berehat. Dan selalunya selepas petang tu kita akan boleh tengok TV sama-sama. Macam bonding time tu lebih dekat sini. Selepas macam malam aktiviti, suami akak akan ajar diorang ngaji, dan beberapa anak-anak kawan-kawan Malaysian kat sini akan mengaji sama-sama online. Dulu kita buat face to face sebab rumah kita dekat-dekat. Tapi bila akak dah pindah kat sini agak jauh, jadi kita buat online. Dan macam maghrib dengan isyak tu kan macam kejap kan dah habis awal kan. Sempat lagi nak pergi mall, nak pergi park. Selalunya waktu-waktu macam winter time, memang aktiviti tu lagi padat. Kita boleh pergi park, boleh gather-gather dengan kawan-kawan lain. Kalau macam summer ni dia agak terbatas lah sebab panas kan. Betul. Macam itulah. So masa dekat Malaysia akak kerja ke ataupun bila akak pindah sini akak berhenti kerja? Akak berhenti kerja 2008. Waktu tu ikut suami pergi Saudi. So lepas pada tu dah balik, akak buka spa di Semenyih.
until now. So sekarang ni ada pekerja ada lah. business lah. Ada pekerja yang uruskan. Memang tak macam mana, tak suka nak duduk diam tau. Faham. Macam tu Itulah lah. try to like macam masukkan timing. I mean dengan aktiviti, dengan community housewife juga dekat sini. Betul. Semua Malaysian kan? Semua Malaysian. Faham. So like macam akak ada berapa orang anak, and daripada akak Malaysia, which part of Malaysia? Akak duduk di Selangor, Semenyih Selangor. Akak ada 5 orang anak, 3 perempuan, 2 lelaki. 1 dah kerja, Okay. 1 sekarang masih buat diploma dan 3 lagi masih bersekolah. 1 sekolah menengah dan 2 sekolah rendah. Okay. So semua like dekat sini macam akak kata akak ikut suami, and then company kasih package yang boleh bawa keluarga. So mungkin ramai audience nak tahu, selalunya package ni macam company akan bayar juga the school fee ataupun macam mana? Betul. Company dia provide everything. Daripada tiket kita satu family datang sini, kita punya visa, kita punya rumah, even duit kereta. Wow. Dan juga Company mana tu? Kita nak cuba kan, lah. dan duit ni lah persekolahan anak-anak. Sebab kat sini, kat UAE ni, dia punya yuran sekolah sangatlah mahal. Kalau memang betul. tak di-provide daripada company, tak mampulah rasanya. Adalah 4 orang yang masih bersekolah, memang International school lah. semua international school. Macam dia punya pembelajaran kat sini, syllabus kat sini dia follow kalau Ada different sekolah. Dia ada macam British, ada American. Macam sekolah anak akak ni dia Australian. So dia punya syllabus tu daripada semua Australia. daripada sana lah. Okay. So macam mana macam akak ada 4 orang yang masih sekolah. So dia daripada sekolah kat Malaysia, and then the switch sekolah kat sini. Macam mana akak sebagai seorang ibu, macam as a anak dia macam tiba-tiba tukar syllabus daripada Malaysia? Betul. Mula-mula memang struggle sebab waktu tu PKP, sekolah pun kena online. Okay. Memang dia orang tak pergi sekolah lagi. Untuk anak yang dah besar tu, masa tu dia masuk form 4 kat sini lah kira. Tak susah sangat lah sebab budak dah pergi sekolah kan. So dia cuma beza kat sini kena English semua. Dan nombor yang perempuan yang lagi satu tu pun okey. Yang second last waktu tu dia baru darjah 1. Okay. Di Malaysia ada program DLP nama dia, Dual Language Program. Okay. Dekat sekolah. Masa dia masuk je darjah 1 tu, dia dapat masuk program tu. Jadi dia dah biasa dengan pembelajaran bahasa Inggeris. Okay. Jadi bila dia masuk je kat sini, dia teruskan Dah lah. biasalah. Jadi dia tak ada masalah apa-apa. Yang problem dia ialah yang paling kecil. Yang paling kecil tu dia daripada tadika kat sekolah di Malaysia, datang sini. Masa tadika pun memang tak pergi sekolah sangat. Jadi belajar pun tak apa tahu. Orang last kan, tiba datang sini, dia terus nak kena baca yang sistem dia agak berbeza lah dengan sebutan apa semua. Kita yang nak ajar ni pun macam mana aku nak ajar ni, nak kasi dia reti kan. Memang struggle. Lepas tu cikgu yang online akan ajar Arabik, yang English pun tak tahu, nak kena Arab pula. So akak yang kena duduk sebelah dia, macam mana ni. Lama-lama rasa macam kita pula yang belajar. makin reti pada dia. Tapi memang masa tu struggle lah. Macam mana ni nak kasi dia faham. Bila UAE kata dah boleh je pergi sekolah, tak sampai macam 2 bulan. Okey. Bila dia dah jumpa kawan-kawan, dia dah pandai bercakap. Cikgu pun dah, cikgu sebenarnya dia ada key dia macam mana nak ajar budak. Betul. Kita yang bukan cikgu ni memang confirm dah tak tahu. Kita boleh ajar cara kita memang susah sikit. So okey lah, dah pergi sekolah dah sekarang. Dah masuk year 4. Oh, okey. Berapa tahun akak? Umur berapa tahun yang bongsu tu? 8 tahun? Sekarang 9 tahun. 9 tahun yang bongsu. So, okey. I nak tanya akak macam, apa pandangan akak tentang perbezaan kehidupan akak kat sana dengan kat sini? I tahu akak ada business kat sana juga. And then even though akak kat sini, business pun still going on. Tapi macam dari segi
kawan-kawan. Akak kata akak ada rutin juga. Tapi sebagai akak, yang akak agak kata bonding dengan family lebih akrab macam tu. And ambil perbezaan akak sebagai seorang suri rumah, sebagai seorang ibu. Mesti akan rasa lain juga kan. Sebab macam contoh macam Ain, bila Ain pindah sini, Ain dapat rasa lain sebab keluarga dah tak ada. It's only akak dan anak-anak dan suami. So macam mana akak? Okay. Kalau kita kat Malaysia, of course lah kita akan banyak masa dengan keluarga besar. Betul. Kita punya parents, adik-beradik, anak buah semua, dan selalunya akan ada banyak event kalau kat Malaysia ni. Weekend memang selalunya full. Kenduri kahwin, bertunang, birthday party dan macam-macam lah. Kucing beranak. Dan kat Malaysia pun kejiranan akak dekat sebenarnya itu sangat bagus. Jadi akak banyak aktiviti dengan jiran tetangga. Dah jadi memang jadi kawan. Kita akan pergi travel sama-sama. Akan urus surau dekat depan rumah tu, kita every hari Jumaat untuk orang solat Jumaat kita orang akan masak beramai-ramai dengan klik kita orang akan masak. Jadi memang busy lah daripada hari Khamis tu dah pergi beli barang, dah kena masak untuk hari Jumaat. Lepas tu aktiviti lain. Dan senam aerobik juga dekat Semenyih. Dengan jiran-jiran. Akak memang aktif lah. Kalau kita tak buat senam aerobik, kita akan jogging ramai-ramai. Lepas tu sarapan sama-sama. Faham. Macam itulah. Selain daripada tu, macam event-event kekeluargaan tu, macam weekend sama ada diorang adik-beradik akan datang rumah atau akak akan pergi rumah diorang. Selain daripada macam jemputan-jemputan yang akak cakap tadi lah, orang kahwin lah apa semua tu kan. Macam tu lah. Kalau kat sini pula, kita mula-mula nak kena cari kawan. Betul. Mula-mula kita datang, kita tak kenal siapa-siapa kan. Okey. Jadi bila dah hi je 1-2 orang tu kan, dah masuk grup, kita okey lah, kita okey lah. Dia akan jadi ramai. So kita pilih lah kawan-kawan macam mana yang kita nak. Betul. So far ni memang yang kat sini semua bagus lah, semua baik. Jadi kita tu yang wujudnya kelas fitness. Kadang-kadang budak-budak yang macam muda-muda macam Ain dan lagi-lagi bawah kan. Kadang-kadang Kak Ifah macam ni, kita orang ni craving nak makan gini. Macam mana nak ni masak? Akak kadang-kadang ajar diorang buat kari pap. Ajar diorang. Akak buka kelas ke? Pernah lah, bukanlah suka-suka. Dia kata how to claim tak boleh jadi macam ni kan. Kita daftar lah lepas ni. Ya, semua kat belakang-belakang kita daftar ya. Tapi korang datang makan je. Claim kari pap lepas ni. Macam tu lah. Jadi macam bila waktu winter datang, kita akan pergi camping sama-sama, pergi desert sama-sama. Even pergi travel pun, kita akan pergi ramai-ramai. Macam last year kita pergi Azerbaijan, dekat 30 orang kot. Wow. Sekali jalan ramai-ramai. Faham, dekat je daripada sini kan. Dekat kan. 3 jam? 3-4 jam. Tak sampai 2.5 macam tu. Okey. Lifestyle untuk anak-anak. Akak ada mengalami cabaran sebab kat sini kita, anak akak bukan Malaysian je. Seluruh dunia. Betul. Ya. Macam mana akak nak maintain benda tu and okey. Anak-anak anak-anak yang besar akak rasa macam tak ada problem sebab diorang dah daripada Malaysia, jadi diorang dah tahu. Semua benda dia dah tahulah. Even kat sekolah Malaysia, kan kita ada sekolah kafar. Ya, betul. Nak ajar solat, nak ajar whatever baca, dia semua dia orang tahu. Yang kecil ni agak mencabar. Sebab bila kat sini dia bercampur dengan golongan-golongan orang lain kan, bangsa-bangsa lain, agama lain juga. Kadang-kadang dia macam confused, ni macam mana, ni macam mana. So kita sebagai parents ni berperanan kena ajar lah. First kita kena ajar, okey, mengaji kita mesti kena ajar. Kalau tak ajar, memang tak ada siapa ajar. Betul. Kat sekolah tu macam ada ajar surah sikit-sikit. Dia pun macam, macam mana you tahu? Even diorang yang ni pun kadang diorang tak tahu. Nak mengaji macam mana kan. Lepas tu yang lain, contoh untuk berbahasa, untuk mengekalkan bahasa Melayu kita, akak akan pastikan diorang mesti kena pandai cakap kat rumah. Kat rumah. So kat rumah kita menggunakan bahasa Melayu. Dan sometimes
bahasa Negeri Sembilan kat kampung kita orang tu kan, bila dia jumpa nenek dia boleh guna bahasa-bahasa tu untuk yang lain. Macam itulah. Dan sebenarnya agak struggle juga untuk budak-budak yang umur rendah ni tau. Banyak benda dia tak tahu. Macam dari segi agama, kita punya apa ni, budaya, nak mengekalkan budaya. Banyak benda dia tak tahu. Kadang-kadang bila kita cerita yang ayat panjang sikit, bercerita dengan anak sulung, dengan anak nombor 2, apa ni apa benda cakap ni, memang dia jadi tak tahu. Tapi macam itulah, kita kena terangkan dengan dia orang. Kena ajar dia banyak benda. Tak boleh okey kau dengan kawan-kawan tak boleh. Faham. Kira macam kena kontrol diorang. Kita bagi peluang tapi kita kena kontrol dia betul. juga. Faham. Untuk mengekalkan jati diri. Ya, itu yang penting. Sebab akak selalu cakap dengan diorang, korang kan mesti kena tahu. Mak Saleh dekat luar negara pun pandai berbahasa Melayu. Betul. Kenapa kita orang Malaysia nak jadi lupa bahasa Melayu? Betul tak? Betul. Ain setuju tak dengan akak? Sebab Betul. akak banyak jumpa, kita pernah duduk dekat Saudi, kita pernah duduk kat sini, even duduk Singapura pun semua. Diorang akan banyaklah Malaysian yang tak tahu. Anak tak tahu sebab dia dah lama kat luar. Salah siapa? Mesti salah kita as a parents kan? Betul. Sebab aku rasa macam bukan sesuatu yang menyeronokkan lah. Sebab orang luar pun mesti suka nak tahu bahasa kita, anak kita tak tahu. Betul. So kita kena banggakan dengan bahasa kita. Itu pasal Ain call mak ayah setiap hari untuk cakap bahasa Melayu. Sebab kita kat sini nak bila cakap kerja, dengan siapa kan? Kita kerja kita cakap English. So kadang-kadang terlupa lah. Macam Ain sendiri memang sejak duduk sini nak karam bahasa Melayu satu ayat yang perfect Pun susah. memang dia kena fikir dulu loading. Kan? So sebab kita dah terbiasa daily kita cakap English. Betul. English kat sini berbeza pula. English dia punya grammar agak ke laut sebab kan? kita bukannya, orang kat sini macam ikut tangkap muat jugalah English dia kan. So itulah actually difficulty sebenarnya dari segi bahasa untuk kita, macam untuk Ain sendirilah. Okey, sebelum kita pergi ke next segment. Okay. Next segment ni kita soalan daripada social media, orang tanya soalan tapi dia tak tahu siapa tetamu Ain. So it's a random question untuk tetamu Ain. Tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, share and also subscribe. Sebab tadi dah terlupa nak cakap. So sekarang kita ingat balik. Okay, first soalan Kak. Apakah benda ataupun makanan dari Malaysia yang paling susah dicari di UAE? Banyak benda susah cari. Betul. Nak dapat bahan mentah yang Akak masak kan? Memang susah lah. Sebab macam negara lain, contoh Thailand, Indonesia, dia orang ada bakala dia sendiri. Betul. Kat sini. Bakala tu macam kedai runcit dia. Malaysia tak ada. Betul. So Akak banyak lah. kan? Jadi banyak benda yang kalau kita nak rasa tekak Malaysia tu, kita kena bawa daripada Malaysia ke sini. So kebanyakan barang banyak yang akak bawa lah. Contoh macam kita hari ni makan nasi lemak sambal dia sotong kering. So sotong kering tu import dari Malaysia lah. Kat sini ada tapi rasa dia memang lain. Betul. Kadang-kadang keras. Sotong favorite. Sotong kering kan nama dia tu? Sotong kering. kembang tu lah kan? Sotong kembang yang dikeringkan. Sotong kembang yang dikeringkan, masa dikembangkan semula untuk dijadikan sambal. Dah lama tak makan tu. Macam tu juga kalau sate. Macam sate actually boleh juga cari sebab ada few kedai restoran Malaysia kat sini. So kita boleh dapat. Betul. Tapi kalau nak makan dengan jumlah yang banyak, macam contoh kita orang ni ada 7 dalam rumah ni. 5 anak, 2 parents. Better buat sendiri lah. Buat sendiri macam 2-3 kilo tu banyak kita dapat. Bakar lah. Faham. Bunga kantan susah Kak. Betul, akak bawa dari Malaysia. Bunga kantan, ikan bilis. serai, ikan bilis. Serai ada tapi mahal. Kan kat sini. Kat sini serai satu batang 1 dirham 1.2 macam tu. Daun pandan mahal. Daun pandan sekilo mahal. 40 lebih. Ya betul. Sekilo 40 lebih. Belakang rumah akak ada je banyak serai kat Malaysia lah. Okey, soalan kedua, macam mana sistem pendidikan kat sini and how much is the cost roughly?
sistem pendidikan kat sini macam Kak cakap tadi, dia syllabus yang berbeza. Kalau American lain, British lain, Australian lain. Jadi kita choose sendirilah. Kita nak yang mana untuk anak kita. Mostly kat sini ramai Malaysian prefer British lah. Masalah kita orang ni yang mengambil Australian ni sebab waktu kita datang, anak akak tu dia dah umur 16 tahun yang lelaki tu, yang pertama. Lepas tu dia dah terlepas untuk exam IGCSE. Okey. So dia tak ada sekolah pun yang British punya syllabus yang nak ambil dia. Okey. So kita dah pilih last Australian yang boleh. Sebab dia ambil IB. Sistem IB. Okay. So nakkan semua tu satu sekolah. Jadi semua empat atas sekolah yang sama. Ikut abang lah. Ikut abang lah. Okey, saya ada soalan macam let's say SPM dengan PMR. Of course anak-anak akak ambil ataupun tak ambil. Macam mana kalau let's say Malaysia, mungkin universiti kat Malaysia? Okey, tak sempat ambil. Yang si abang memang tak sempat ambil sebab dia datang sini selepas dia PT3. PMR tak ada kan? PT3. Lepas PT3 tu dia masuk sini, of course lah sekarang dia tak ambil SPM. Betul. Dah terlepas. So dia buat IB tu, terus dia kira diploma. So dalam tahun depan, dalam bulan 5 dia dah habis exam, kita kena cari dia universiti kat Malaysia lah. Dan satu lagi masalah yang untuk orang yang bekerja kat luar ni, anak-anak tak ada SPM kan. So nak dapat universiti tempatan, memang tak boleh lah, tak ada SPM. Memang tak boleh ke? Memang tak boleh, kecuali kita kena pergi yang swasta, universiti swasta atau universiti tempatan berbayar. Dia akan bergantung pada kita punya result GCSE atau IB. Okey. Kan kalau macam kita daripada Malaysia, kita ada SPM, kita boleh apply matrik lah, diploma, apa-apa semua kan. Sebab ni tak ada. Jadi dia kena daripada tu lah. So memang untuk parents yang bekerja di luar ni, dia kena standby lah untuk hantar anak kena universiti yang berbayar. Swasta, berbayar. Faham. Mungkin akan nak hantar anak kat overseas kot, insyaAllah. InsyaAllah. Yang terbaik lah untuk anak, insyaAllah kan. Betul. Okey Kak, I think kita sudah cukup lengkap ya info-info yang akak rasa, and akak pun dah share as a kehidupan akak as a housewife. Jangan kata duduk kat rumah je and housewife. I think Kak Ifah lagi busy pada Ain ya. Sebab dia punya exercise dia 5 kali seminggu tu. Lepas tu ada exam lagi, ada test lagi. So I mean it depends dengan macam mana kita nak spend daily routine kita. Betul. Kak Ifah nak pesan apa-apa kepada audience kita sepatah dua kata sebelum kita wrap up? Apa nak cakap untuk siapa-siapa lah yang rasa nak duduk dekat luar, dia kena bersedia lah dari banyak aspek. Sebenarnya seronok duduk kat luar ni. Sesekali kita rasa macam lain daripada tempat kita kan. Tapi dia ada macam-macam risiko dia yang kita kena ni. Tapi kat mana pun kita nak duduk, kat mana yang bahagia tu kita cari. Betul. Jadi kalau kita jumpa kawan yang baik, tu rezeki. Jadi masa tu kita juga yang isi pengisian masa. Jadi tak adalah kita rasa bosan. Contoh kat sini kita tak ada tazkirah macam mana ada dekat Malaysia. Kita ada kuliah kat surau, kat masjid. Kat sini tak ada. Jadi kita nak kena mencari pengisian tu. Kita share sama-sama dengan kawan. Contoh kalau kita pergi desert, kita akan malam-malam tu sebelum kita buat unggun api tu, siapa yang ada ilmu sikit-sikit tu share lah dengan kawan. Macam tu lah. Dan untuk mengaji Quran, kat sini pun ada kelas. Jadi yang housewife ni join lah. Dia dengan ustazah dia dengan ustazah dia. Jadi bila kita gada-gada, kau tahu tak surah ni cerita ni, kau tahu tak yang ni tajuk dia gini, macam tu lah. Jadi kita share together sama-sama. Macam tu lah. Okey Kak Ifah. Terima kasih. Nasi lemak, sambal sotong, and then ada apa lagi saja je buat korang terliur dengan kuah kacang yang si impik. Dengan apa yang
Bergedil. 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 Ya Allah, lama semua tak makan tu. Kak Ifah pandai masak ya sebenarnya. Kak Ifah buat kuih juga kan? Saja-saja. Saja-saja. Mengisi masa lapang. Claim. Lepas ni kita register buat karipak dengan Kak Boleh, Ifah. boleh. InsyaAllah. 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 Okay Kak. Okay. And guys, before I wrap up, thank you so much. And again, jangan lupa like, subscribe, comment and share the channel. And then insyaAllah kita jumpa next episode. Mungkin kita berada di tengah-tengah desert pula next episode. Kita tengok macam mana, okay? Sebab winter dah nak dekat. Betul. Betul? So kita tukar location, kita pergi outdoor pula insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye. Why happening belakang semua bye.